العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba', alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas keizinan nikmat iman dan juga kesihatan yang Allah berikan kepada kita. Hari ini 3 Ramadan, kita masih lagi diberikan kekuatan dan kesihatan oleh Allah dan juga nikmat iman sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa pada hari ini. Dan juga Allah Ta'ala juga telah memilih kita untuk hadir dan duduk di dalam majlis-majlis ilmu, sama ada on-site ataupun online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi tadabbur dan tafsir kita pada surah As-Sajadah, iaitu surah yang ke-32, dan mudah-mudahan ini juga dikira sebagai amal soleh di sisi Allah, dan juga mudah-mudahan kita menghidupkan Ramadan kita dengan pembacaan Al-Quran. Semoga ia menjadi satu usaha yang baik di sisi Allah untuk kita memahami dan menikmati dan juga meyakini daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Taala mencampakkan kelazatan dan kenikmatan beribadah kepada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, seperti mana yang saya pernah sebutkan sebelum ini, surah As-Sajadah merupakan salah satu surah yang istimewa di sisi Nabi. Hakikatnya seluruh kandungan Quran, surah-surah dalam Quran ada tempat-tempat yang teristimewa di sisi Nabi. Namun Nabi telah memberikan kita beberapa petunjuk melalui amalan-amalan Nabi, yang mana ada waktu-waktu yang tertentu Nabi akan membaca surah-surah yang tertentu. Antara dalam hadis yang sahih, iaitu Nabi SAW akan membaca surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan pada waktu subuh di hari Jumaat. Namun sunnah itu tak menjadi satu kewajipan untuk dilaksanakan saban minggu. Kenapa? Supaya memberi kemudahan kepada orang lain dan jemaah-jemaah, makmum-makmum yang lain yang mungkin ada halangan dan sebagainya. Seperti mana kita hari ini, subuh kita lewat sedikit dalam 6-2 minit. Jadi kalau dibacanya surah Sajadah dan juga surah Al-Insan, mungkin akan mengambil masa yang panjang, yang mungkin menyebabkan kelewatan kepada para jemaah yang menunaikan solat subuh berjemaah. Jadi ada keringanan kepada imam untuk memilih surah-surah yang lain yang boleh dibaca pada pagi Jumaat. Okey, walaupun ia sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pernah kes berlaku kepada Muaz bin Jabal yang telah memimpin solat Isyak di kabilahnya dan telah membaca surah-surah yang panjang di dalam solat Isyaknya, lalu menyebabkan salah seorang daripada jemaah Muaz bin Jabal mufaraqah daripada solat tersebut, dan akhirnya dia adukan kepada Nabi, dan Nabi SAW bertanya kepada Muaz, "Ya Muaz, adakah kamu nak menjadikan ini sebagai satu fitnah kepada agama?" Nampak yang Nabi SAW walaupun bacaan surah yang panjang dalam solat ini sangat baik, namun ada syarat-syarat tertentu, ada keadaan-keadaan tertentu diberikan kemudahan kepada kita supaya tak membebankan dan tidak menyusahkan. Okey. Baik, kenapa Nabi SAW sering membaca surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan pada setiap hari Jumaat, subuh Jumaat? Kenapa tuan-tuan? Sebab surah As-Sajadah secara big picture dia, kesimpulan awalnya, dia berbicara berkaitan tentang hari akhirat. Dia bercerita tentang Yaumul Mahsyar, ada azab di dalam neraka dan ada juga nikmat di dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi seolah-olahnya bacaan yang dibaca sekali setiap minggu ini menjadi soft reminder kepada kita semua tentang adanya hari kebangkitan pada hari akhirat nanti.
setiap apa yang kita lakukan di dunia pasti akan adanya pembalasan oleh Allah di hari kiamat nanti. Seolah-olahnya dia seperti itu, menjadi peringatan mesra kepada kita. Setiap minggu kita baca, setiap minggu kita dengar dan kita fahami, dia akan menjadi ingatan-ingatan yang baik kepada kita. Saya bagi satu contoh macam ni tuan-tuan. Baik, pentingnya perkara kiamat mesti subur dalam diri orang mukmin, mesti. Okey, sebab ia bukan sekadar rukun iman kita, tetapi dia ada faedahnya kepada kita semua. Keimanan dan keyakinan kita tentang hari kiamat. Saya mudahkan, dari sudut ilmu psikologi, problem ni dia akan pecah kepada dua. Problem dia ada dua. Satu namanya presenting problem. Satu lagi namanya real problem. Okey. Presenting problem dengan real problem ni benda yang sentiasa melatari kehidupan kita. Misal kita ambil contoh. Bila Allah Ta'ala bicara berkaitan tentang masalah arak, Allah Ta'ala cerita tentang masalah rasuah, Allah Ta'ala bercerita tentang masalah riba, Allah cerita tentang masalah mencuri dan segala macam kemaksiatan dan kejahatan. Yang ini dia duduk dalam kategori presenting problem. Okey, minum arak adalah haram, rasuah haram, riba haram, mencuri haram, merompak haram, macam-macam. Ini adalah presenting problem yang kita nampak. Dan kalau kita hanya selesaikan yang ini, arak ni haram, buatlah kempen sekian, okey, selesai. Tapi rasuah selesai tak? Tak selesai. Kita hanya kempen dekat ni je. Kita cerita rasuah ni haram bla 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 bla. Okey, kempen rasuah haram tu berjaya. Tapi riba selesai tak? Tak selesai. Sebab dia hanya presenting problem. Real problem ni apa? Real problem dekat sini adalah keimanan kita pada hari kiamat. Keimanan pada hari kiamat. Ni real problem dia. Kenapa orang masih lagi minum arak walaupun beritahu arak tu haram? Sebab ada masalah dekat keimanan dia pada hari kiamat. Kenapa orang masih lagi ambil rasuah, masih lagi lakukan riba, masih lagi mencuri dan melakukan perkara yang haram? Sebab keimanan dia pada hari kiamat ada masalah. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau real problem ni selesai, semua orang percaya keimanan pada hari kiamat ni sempurna. Dia yakin apa yang dia lakukan kat dunia akan dibalasi oleh Allah. Apa yang dia lihat perkara yang haram dengan mata dia, dia tahu Allah Ta'ala akan hukum dia. Apa yang dia dengar dengan perkara yang haram, Allah Ta'ala akan hukum dia. Kalau dia yakin adanya hari kiamat, hari pembalasan setiap amalan dia, yang ini selesai tuan-tuan. Sebab dia tahu, kalau dia minum arak, saya akan dihukum di hari akhirat nanti. Dia takkan buat. Dia nak ambil rasuah, dia tahu di hari kiamat nanti ada pembalasan untuknya, dia tak ambil rasuah. Dia tahu di hari kiamat nanti ada pembalasan dia kalau dia ambil riba. Begitu juga mencuri dan perkara-perkara yang haram. Sebab itu saya sebut tadi, masalah arak, masalah rasuah, masalah riba, masalah mencuri, ambil hak orang lain, menzalimi hak orang lain, ini adalah presenting problem. Ini adalah presenting problem saja. Real problem dia, kenapa orang masih lagi bermaksiat? Sebab keimanan pada hari kiamat ada masalah. Kalau dia benar-benar yakin, saya mesti akan dibangkitkan di hari mahsyar, saya akan dihukum oleh Allah, saya akan dibalasi dengan apa yang saya lakukan, sama ada syurga ataupun neraka, dengan keyakinan sungguh, keimanan yang sebenar-benar iman, masalah ini selesai. Dia akan kawal mata dia, dia akan kawal telinga dia, dia akan kawal mulut dia dan sebagainya. Cuba tuan-tuan tengok, hari biasa kita tak bangun sahur. Hari puasa boleh bangun sahur. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita tahu kalau saya tak bangun sahur, melepet satu hari ni kita dalam keadaan kelaparan, diazab, tak dapat makan, tak dapat minum. Yakin sungguh. Kerana yakin tu tuan-tuan, kita bangun sahur. Dah makan tu luar biasa makannya. Kita boleh mampu makan tu. Tapi tengok tak?
Bila nak cerita solat subuh, dia solat ke tidak? Walaupun dia bangun sahur, tapi dia tak solat subuh. Sebab dia tak yakin adanya hari kiamat. Kalau dia yakin dia akan dapat azab pada hari kiamat, tak solat subuh tuan-tuan, mesti dia akan dirikan solat subuh. Ini masalah yang utama. Selesai real problem ni, selesai masalah yang lain. Sebab itu pengulangan bacaan surah Sajadah pada saban minggu yang dijadikan sunnah oleh Nabi SAW adalah sebagai soft reminder kepada kita. Okey, adalah soft reminder kepada kita supaya ini adalah peringatan daripada Allah kepada kita. Kamu akan dibangkitkan, kamu akan dibalas dengan apa yang telah kamu lakukan, sama ada amal soleh ataupun amalan kejahatan kamu dekat dunia dahulu. Yang ini adalah satu ingatan kepada kita. Jadinya tuan-tuan, nak selesai masalah-masalah yang lain, kemaksiatan, perkara yang haram daripada diri kita, kita nak pinggirkan benda-benda yang haram jauh daripada kita tuan-tuan, percaya dan berpegang teguh kepada keyakinan adanya hari kebangkitan. Percaya sungguh adanya hari kiamat dan juga hari akhirat. Okey, insya-Allah yang lain ini akan selesai. Sebab itu Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang saya selalu sebut dan tuan-tuan selalu dengar. Nabi menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan siapa yang beriman pada hari kiamat, kata Nabi SAW, fal yukrim dhaifah, dia akan muliakan tetamunya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim tuan-tuan. Nabi kata, siapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari kiamat, hari akhirat. Nabi sebut ada 3 ciri dia. Nabi ulang 3 kali tuan-tuan, hadis sahih ni. Pertama kata Nabi, dia tak menyakiti hati orang lain. Tak menyakiti hati jiran dia. Tidak menyakiti hati jiran. Kedua kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fal yukrim dhaifah, dia akan muliakan tetamunya. Yang ketiga Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, iaitu falyakul khaira aw liyasmut, dia akan bercakap yang baik ataupun dia berdiam, diam sahaja. Kalau tuan-tuan tengok apa yang Nabi sebut, 3 perkara ni tak ada kaitan pun. Beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat. Tiba-tiba kata Nabi, orang yang betul-betul beriman pada Allah dan hari kiamat, tak sakiti hati jiran, muliakan tetamu, bercakap benda yang baik ataupun berdiam diri. Hakikatnya tuan-tuan, ada persamaan dan ada dia punya sebab dia. Rupa-rupanya 3 perkara ini adalah berbicara berkaitan tentang akhlak mulia. Beriman kepada Allah, yang ini adalah perkara yang pertama, first dalam kehidupan kita, beriman pada Allah. Beriman pada hari akhirat ini adalah perkara yang terakhir dalam kehidupan kita tentang hari kebangkitan. Maknanya whole kehidupan kita ni, keseluruhan kehidupan kita ni, beriman pada Allah dan hari kiamat, inilah kesan dia. Dia tak akan sakiti hati jiran, dia akan muliakan tetamu, dia akan bercakap benda yang baik ataupun berdiam diri. Dia akan terzahir akhlak mulia dia. Sebab apa? Sebab orang yang percaya hari kiamat, dia akan berhati-hati dengan perbuatan dia, tingkah laku dia, ucapan dia dan sebagainya. Sebab dia tahu apa yang dia buat akan dihukum, akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey? Sebab itu para ulama bincang tuan-tuan. Beriman pada hari kiamat ni ada banyak hikmah. Salah satu, dia akan melunakkan akhlak. Yang kedua, siapa yang percaya hari kiamat, hatinya lebih tabah dan kuat menghadapi kehidupan dunia. Sebab dia tahu kehidupan dunia sementara, kehidupan akhirat tu selamanya. Hati dia lebih tabah lagi. Dan dia tahu apa yang dia dapat dekat dunia, dengan sabar dia akan memperolehi ganjaran oleh Allah di hari kiamat. Itu perbezaan dia. Okey? Itu antara hikmah yang Allah letakkan kepada keimanan kita pada hari kiamat. Sebab itu Nabi menjadikan salah satu daripada amalan Nabi membaca surah Sajadah
pada setiap minggu di hari Jumaat pada solat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, yang ini menjadi amalan kita. Kita bukan sekadar mengikut secara literal sunnah Nabi, tapi kita juga nak dapatkan intipati daripada amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok, kita akan sambung pada ayat yang ke-7. Okey, kita akan sambung pada ayat yang ke-7. Ayat ini, surah ini adalah surah Makkiyah. Sebagai ulangan tuan-tuan, minggu lepas kita tak bertemu, untuk mungkin sebagai ulang kaji kita. Surah ini adalah surah Makkiyah. Bila cerita tentang surah Makkiyah, ada 3 topik yang sering berlegar pada surah-surah Mekah sebelum Nabi hijrah, iaitu cerita tentang kerasulan Nabi, yang mana orang Quraisy memang tak meyakini Nabi adalah Rasulullah. Kedua, mereka tak meyakini Quran sebagai kalamullah. Dan yang ketiga, bercerita berkaitan tentang hari kiamat. Ni 3 perkara, topik ni ada di dalam surah Sajadah. Okey, kerasulan Nabi, orang Quraisy tak percaya. Quran sebagai kalamullah. Dan yang ketiga adalah berkaitan tentang yaumul akhirah, hari kiamat. Ni 3 topik yang berlegar pada surah-surah Mekah. Kenapa? Sebab orang Quraisy dia tak percaya kepada 3 perkara ni. Orang Quraisy bukan tak percaya Allah. Orang Quraisy beriman pada Allah dan percaya kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yakulunna Allah. Sekiranya kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menjadikan langit dan bumi, siapa yang menjalankan matahari dan juga bulan, la yakulunna Allah. Kat situ ada lam wati' lil qasam. La yakulunna Allah. Pasti mereka akan sebut yang ciptakan semua ini, yang menjalankan alam ini adalah Allah. Isu Allah Tuhan atau tidak tuan-tuan, orang kafir kata Allah tu adalah Tuhan. Namun yang menjadi topik perbincangan dalam kalangan Quraisy, kami tak percaya ke Rasulullah Muhammad, kami tak percaya Quran adalah kalam Allah, dan kami tak percaya tentang hari kiamat. Dan Allah jawab pada surah As-Sajadah. Sebab itu intro surah itu Allah mulakan dengan alif lam mim. Kan saya sebut ini alif adalah huruf mutaqatta'ah, iaitu huruf-huruf yang terputus-putus ini adalah huruf-huruf seolah-olahnya hikmah daripada para ulama tafsir kita kata sebagai cabaran kepada orang yang menafikan Quran adalah kalamullah. Yang ini tuan-tuan kena tengok saya punya kuliah sebelum ni, saya dah sentuh berkaitan dengan ulasan huruf mutaqatta'ah ni. Saya tak akan ulang lagi pada kali ini. Dan Allah Ta'ala highlightkan tanzilul kitab, Allah turunkan Quran ini la raiba fi, yang tak patut kamu ragukan. Kamu tak patut ragukan ni Quran yang turun ni. Sebab apa? Mir Rabbil Alamin. Ayat ni sangat kuat tuan-tuan. Mir Rabbil Alamin. Sebab kitab ini datang daripada Tuhan sekalian alam. Quraisy percaya Tuhan. Quraisy bukan ateis. Quraisy percaya pada Allah Ta'ala. Mereka beribadah di Mekah, di Baitullah. Mereka melaksanakan haji dan umrah sebelum lagi kedatangan Nabi SAW. Mereka bernazar dan beribadah di sekitar Baitullah. Tak ada isu tuan-tuan. Jadi Allah highlightkan Quran secara pasti datang daripada Allah. Kemudian ayat berikut Allah tanya, am yakulu naftara. Allah Ta'ala jadi hairan. Pertanyaan dalam keadaan ta'ajjub. Macam mana kamu boleh ragukan Quran ini datang daripada Muhammad, sedangkan kamu tahu Muhammad ni siapa? Dia bukan penyair, dia bukan penulis syair, dia bukan sekian, bahkan dia adalah ummi. Kemudian Allah kata bal huwal haqq, dan dia adalah pasti benar mir rabbik, daripada Tuhan kamu. Yang ini Allah highlightkan tuan-tuan, saya tak payah ulang lah. Sampai ayat yang ketiga. Masuk ayat yang keempat, Allah detailkan siapa Rabbil Alamin ni? Siapa Tuhan sekalian alam yang turunkan Al-Quran? Lalu Allah Ta'ala sebut kekuasaan dan kekuatan dia. Antara yang Allah sebutkan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang jadikan langit yang menjunjung kamu ni, yang kamu lihat hari ini. Dialah Allah yang menjadikan bumi yang kamu berpijak hari ini. Wa ma bainahuma, dan dia jugalah Allah yang menjadikan di antara langit dan bumi.
Maknanya tuan-tuan, bila kita baca ayat ini ataupun kita dengar dalam solat kita, jangan sekadar allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, sekadar itu sahaja. Tapi kita kena bayangkan as-samawat, Allah yang menjadikan langit yang bertingkat-tingkat, 7 tingkatan. Wal ard, bumi yang kita pijak ni Allah yang jadikan. Di antara langit dan bumi ni macam-macam kita nampak makhluknya, semua di bawah kuasa pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian tuan-tuan, fi sittati ayyam, dan Allah ciptakan dalam tempoh 6 hari. Yang ini saya dah ulas pada tuan-tuan. 6 hari di sini ayyam bukan mengikut bilangan kita. Okey, ini adalah mengikut waktu Allah di sisi Allah Taala. Kenapa Allah cipta dalam 6 waktu, 6 masa? Kenapa Allah Taala tak cakap kun fayakun? Antara hikmahnya adalah untuk menunjukkan alam ini terjadi dengan perancangan dan kehendak Allah, bukan dengan kebetulan. Okey? Hikmah dia bukan betul atau tidak tuan-tuan. Ini hikmah yang dicuba dikeluarkan oleh para ulama kita untuk menunjukkan kepada kita kenapa Allah kata dia ciptakan alam ni 6 hari. Hikmah dia adalah nak bagi tahu alam bukan kebetulan. Sebab ada yang kata alam ni adalah proses Big Bang. Dia dijadikan melalui sains, yang tak percaya Tuhan lah. Jadi kita kata alam tak dijadikan secara kebetulan. Dia dalam keadaan perancangan. Bila Allah kata saya cipta dalam 6 hari, artinya dia ada proses dia. Baru membuktikan, menampakkan kekuasaan Allah. Kita sendiri pun tuan-tuan, seorang bayi yang nak dilahirkan, dia ada proses dia, iaitu daripada bulan pertama sampai bulan yang ke-9, dia pusinglah, dia pembentukan daripada fetus, kemudian dia jadi embrio, kemudian jadi itu, jadi ini, sampailah dia besar dan dia lahirkan. Proses tu nampak bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Bukan Allah tak mampu jadikan manusia kun fayakun, boleh, tetapi di situ tak nampak dan kita tak rasa takjub dengan penciptaan daripada Allah, sebab proses tu menampakkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian Allah Taala menyebutkan malakum min dunihi, tidak ada bagi kamu selain daripada Allah min waliyin, pelindung, wala syafi' dan juga penolong. Allah sahaja tuan-tuan yang bagi perlindungan dan juga memberi penolong. Sekarang ni tengah heboh cerita Bulyan bin Mulkan. Tuan-tuan pernah dengar? Tak dengar lagi? Ini kes terbaru, Bulyan bin Mulkan. Dia adalah nama sebenar kepada Nabi Khidir. Ada isu 2-3 hari ini, ada guru-guru yang di Malaysia ni mengajarkan kalau dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan terdesak, serulah kepada Bulyan bin Mulkan. Ni tuan-tuan boleh search, ada dalam YouTube, ada video ceramahnya. Okey. Dia ajarkan seperti itu. Sedangkan secara tak langsung sebenarnya boleh membawa kepada syirik kepada Allah Ta'ala. Kenapa perlu minta kepada Bulyan bin Mulkan? Kenapa tidak perlu meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak kisahlah kamu minta kepada kubur, tidak kisah sekalipun kamu meminta kepada Rasul, tidak ada satu pun yang boleh mendatangkan yanfa' wa yadur, dan juga manfaat dan juga mudarat. Tak ada. Semua la yanfa' wa la yadur. Mereka tak memberi manfaat dan mereka tak memberi mudarat, melainkan Allah. Kita kadang terkeliru, kita ingat syirik ni hanya kepada tangkal, kepada berhala, kepada patung, kepada pokok. Tapi kalau minta kepada tok guru, minta kepada Rasul, minta kepada makam wali-wali, oh ini adalah agama. Sebenarnya tidak. Allah beritahu jelas, tidak ada yang boleh memberi manfaat dan mudarat pada kamu, melainkan aku sahaja adalah Allah. Kalau betul kita dalam keadaan susah, minta bantuan kepada Bulyan bin Mulkan. Yang ini nama yang baru kita dengar kan. Selalu kita dengar nama Khidir saja kan. Kalau begitulah benar yang didakwa, sepatutnya Nabi SAW sudah lakukan lebih awal lagi, sebab Nabi berperang pada zaman Nabi. Kalau betul Bulyan bin Mulkan boleh tolong manusia dalam keadaan susah, bila kita menyeru nama dia, sudah tentu tidak ada sahabat Nabi yang 70 orang syahid di dalam peperangan Uhud. Adakah Nabi tak tahu? Kan? Adakah Bulyan bin Mulkan tak nak nolong? Sebab mereka ni sedang memperjuangkan agama Allah, sedang meninggikan agama Allah, dan di situ adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar dakwaannya, sudah pasti tak benar. Kan? Secara logiknya kita tahu itu dah terpesong
daripada apa yang diajarkan oleh agama kita. Saya minta maaf kepada tuan-tuan kalau saya memang tak setuju langsung, sebab ini adalah hal yang berkaitan tentang akidah kita, i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi Allah Taala jelas, aku Tuhan yang menjadikan alam yang kamu tengok ini bertingkat-tingkat langitnya, bumi yang kamu pijak dan di antaranya, dan aku yang menjadi penolong dan pelindung bagi kamu. Tak ada yang lain. Hari ini kes lagi tuan-tuan, ada kita punya orang Melayu Muslim bodyguard yang dipukul oleh majikan dia. Tuan-tuan tengok kan, paksa pekerja Melayunya yang berpuasa untuk berbuka. Jangan puasa, aku adalah majikan kamu, Allah bagi kamu duit ke aku? Tuan-tuan maklum cerita ni. Kalau kita meyakini sungguh apa yang Allah Ta'ala sebutkan, dialah min waliyyin wala syafi', kita tak risau apa-apa dah. Ada rezeki yang Allah Ta'ala akan jamin untuk kita. Okay? Keyakinan kita, saya rasa sangat respect dengan bodyguard tu, sanggup dipukul walaupun dia acuh pisau padanya. Keyakinan untuk berpuasa tu sangat tinggi. Tak tahu, pistol kan, pistol, senjata api kan. Bagi saya lah, apa yang dilakukan itu menunjukkan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan risau pada makhluk tuan-tuan. Makhluk tak boleh apa-apa walaupun dia mencabar. Kalau saya tembak kamu, Allah, dia report dia, tuan-tuan baca report polis. Allah kamu boleh halang ke? Kita sendiri baca pun kita rasa masih lagi ada orang yang seperti ini duduk di sini kan, dalam keadaan seperti itu. Tak apa tuan-tuan. Ada zaman Nabi SAW, ada peperangan yang Nabi hadir. Nabi SAW tak silap saya menyerang satu kabilah Bani Lihyan. Ada 2 kali peristiwa ni yang mana Nabi SAW sampai di lokasi perkampungan Bani Lihyan ni, orang kampung tak ada dah. Lalu Nabi ambil masa berehat duduk di situ. Memang menjadi tradisi kalau zaman Nabi mereka berperang, sama ada lepas berperang mereka duduk di situ ataupun semasa perang tak ada musuh, dia akan duduk di situ. Dia tak akan bersurai. Tujuan dia adalah menunjukkan kekuatan dia. Maknanya duduk 3 hari, 5 hari tu tunjukkan kekuatan. Kawasan ni dah milik kita. Kan? Satu lagi, Nabi tak buat macam tu saja. Bukan sekadar nak tunjukkan kekuatan tentera Islam, tetapi Nabi SAW lakukan itu adalah untuk buat perjanjian damai dengan orang-orang setempat. Mungkin ada kabilah lain, mungkin Arab Badui yang lain. Jadi itu Nabi punya strategi, serampang 2 mata. Tapi masa Nabi berehat di kawasan tersebut, datang balik musuh tadi, dia acuh dia punya pedang dia di leher Nabi SAW, mengugut Nabi, kalau aku melakukan seperti ini, siapa yang boleh menghalang kamu? Nabi kata Allah. Cara tak langsung dia punya pedang tu terjatuh dan Nabi memegangnya, dan akhirnya orang itu memeluk Islam. Kisah ni 2 kali berlaku sepanjang ghazwah Nabi SAW, dalam peristiwa perang Nabi SAW. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, tadi tuan-tuan nampak Allah Taala cuba membenarkan, menunjukkan kepada kita Quran adalah benar daripada Allah. Kemudian Allah Taala explain tentang siapa diri dia sebagai Rabbul Alamin, dan yang kemudiannya Allah Taala memberitahu sifat dia. Tengok pada ayat yang ke-6, kata Allah Taala, sebelum tu tuan-tuan, ayat yang ke-5, Allah kata yudabbirul amra, dia bukan sekadar mencipta dan menjadikan dan berkuasa. Sebab Allah kata dia duduk beristiwa di arash, di singgah sana dia, maknanya nak menunjukkan kekuasaan dia. Kemudian Allah kata yudabbirul amra, dan aku ni mentadbir seluruh urusan daripada langit ke bumi. Maksudnya apa tuan-tuan? Allah Ta'ala sangat-sangat berkuasa. Tidak ada satu perkara yang berlaku di atas muka bumi ni melainkan biiznillah, mesti dengan kehendak dan keizinan Allah. Mana ada pemerintah dekat dunia ni tuan-tuan, walaupun dia memerintah negeri, daerah, kerajaan, negara dan sebagainya, setiap urusan di bawah pentadbirannya dia tahu. Berapa banyak yang telah dijadikan kudeta walaupun dia berkuasa, dia tak tahu ada orang pakat nak turunkan dia daripada tahta, tapi tidak kepada Allah Ta'ala. Semua urusan yang berlaku, semuanya di bawah kuasa Allah, di bawah urusan dan kehendak Allah Ta'ala. Itu nak kata Allah memiliki kuasa mutlak. Yang ini tuan-tuan adalah untuk memberi kesedaran kepada kita.
Okey, saya nak tunjuk pada tuan-tuan supaya tuan-tuan tak lost apa yang saya nak sampaikan. Ayat 1 sampai 3, yang ini Allah Ta'ala bicara berkaitan tentang Al-Quran. Okey, Allah Ta'ala bicara berkaitan tentang Al-Quran daripada ayat 1 sampai 3. Allah Ta'ala nak tunjukkan benar Al-Quran ni jangan diragukan dan tak patut kamu ragukan sebab datang daripada aku, daripada Rabbul Alamin. Jelas. Okey, sebab itu Allah gunakan alif lam mim. Okey, perlu ke saya nak ulang lagi alif lam mim? Tak perlu saya tak perlu sebutkan Okey. Baik. Sebab huruf-huruf mutaqatta' ni adalah cabaran Allah kepada mereka yang menafikan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian daripada ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6, yang ini Allah Ta'ala bicara berkaitan tentang Dia Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai Tuhan yang turunkan Al-Quran. Okey. 1-3 Allah Ta'ala bicara tentang Al-Quran. Kenapa Al-Quran ni kamu kena berpegang, kamu kena yakin, kamu kena ikut, jangan dinafikan. Sekian. Sebab dia datang daripada Allah, Rabbul Alamin. Ayat 4-6 Allah explain siapa Rabbul Alamin. Aku Tuhan yang jadikan alam ni, yang sempurnakan alam ini, yang completekan alam ini dan sebagainya. Allah bagi tahu, dan dia mengurus semua urusan. Kemudian daripada ayat 7 sampai 10, yang ini Allah Ta'ala bicara berkaitan tentang manusia. Tuan-tuan perhatikan daripada ayat 4 sampai 10 ni, ada 7 ayat di sini adalah sebagai hujah untuk mengatakan Quran adalah daripada Allah. 7 ayat ni tuan-tuan, ayat 4 sampai ayat 10 ni hanya semata-mata nak bagi tahu Quran daripada Allah. Siapa Allah ni? Jadi 4-6 Allah explain siapa diri dia. 7-10 Allah Ta'ala cerita tentang manusia, yang mana manusia ni di bawah kuasa Allah, yang mana manusia ni adalah penciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua contoh yang Allah sebutkan tuan-tuan daripada ayat 4 sampai 10 ni, semua contoh yang kita boleh lihat dengan mata kita. Langit kita boleh nampak, bumi kita boleh nampak, apa lagi urusan-urusan yang Allah takdirkan kepada kita, rezeki kita, mati kita, hidup kita, semuanya kita tahu dan kita nampak. Okey, manakala kehidupan kita di manusia, diri kita sendiri kita akan nampak. Semuanya dialah Allah yang Maha berkuasa. Semata-mata untuk menguatkan Al-Quran, pegang. Kamu genggam sungguh-sungguh sebab dia datang daripada Allah yang menciptakan keseluruhan ini. 4 sampai ayat yang ke-10. Jelas? Okey, jadi 7 ayat yang selepas ni semuanya untuk menguatkan hujah ni. Yang mana orang Quraisy, saya ulangi sekali tuan-tuan. Ayat Makkiyah, orang Quraisy tak percaya tentang Rasul, tak percaya tentang Quran, tak percaya tentang akhirat. Jadi ini adalah jawapannya. Kenapa kamu tak boleh percaya sedangkan kamu kata aku adalah Allah? Kenapa kamu tak boleh percaya pada Quran sedangkan Quran datang daripada aku? Okey. Jadi tuan-tuan ingat dia punya keyword ni supaya tuan-tuan tak lost. Bila kita hurai nanti satu persatu ayat, tuan-tuan tak lost kat mana kita duduk. Okey, baik. Tuan-tuan perhatikan pada ayat yang ke-6. Allah kata, "Dzalika alimul ghaib." Dialah Allah yang demikian itu zat alim yang maha mengetahui al-ghaib, perkara yang ghaib, wasyahadah, dan perkara yang nyata, al-azizur rahim, dan dialah Allah yang maha perkasa, ar-rahim, dan juga yang maha kekal kasih sayangnya. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di sini menunjukkan kepada kita kekuasaan Allah mutlak. Selain daripada Allah kata, aku yang mentadbir alam. Semua urusan alam ni, apa yang berlaku, apa yang mendatangkan manfaat dan mudarat, aku punya kehendak. Ayat yang ke-6 Allah bagi tahu lagi, yang kamu nampak secara nyata dan yang kamu tak nampak secara ghaib, semua di dalam pengetahuan aku. Bertambah lagi kita punya nampak hebat Allah Ta'ala ni. Okay? Semuanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala.
Tuan-tuan, bila Allah kata alimul ghaib, Allah tahu perkara yang ghaib dan nyata, di sini nak tunjukkan Allah sahaja yang tahu perkara ghaib, Allah sahaja yang tahu perkara yang nyata. Tak ada satu manusia pun tahu, tuan-tuan, termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi. Okey? Sebab kita ni, masyarakat kita pelik, tuan-tuan. Saya segan nak jumpa ustaz ni. Kenapa? Ustaz ni dia boleh baca tau. Ustaz ni dia boleh baca tau. Dia tengok, dia tahu saya tak solat. Ustaz ni tahu saya buat ni. Tuan-tuan, tak ada manusia yang tahu perkara ghaib melainkan Allah. Nabi tak tahu, tuan-tuan. Nabi tak tahu pun tentang perkara-perkara ghaib melainkan Allah memberitahu kepada Nabi. Yang ini tuan-tuan boleh tengok dalam satu kisah. Berlaku pada bulan Safar tahun yang keempat Hijrah. Bulan Safar tahun keempat Hijrah. Ada dua peristiwa yang sangat menyayat hati Nabi SAW. Namanya peristiwa Ar-Raji. Yang kedua namanya peristiwa Telaga Al-Ma'unah. Peristiwa ni berlaku serentak tapi di tempat yang berbeza. Peristiwa Ar-Raji, dia berlaku dekat satu kawasan di antara Rabigh nak ke Jeddah tu. Ada satu lokasi namanya Ar-Raji kat situ. Peristiwa pembunuhan sahabat Nabi sekitar 10 orang. Pembunuhan kejam, khianat. 10 orang dibunuh di tempat tersebut. Bulan yang sama juga, di tempat yang berbeza, ada satu peristiwa, iaitu peristiwa Telaga Al-Ma'unah, yang mana sahabat Nabi 70 orang dibunuh dengan cara khianat dan juga kejam. Masa peristiwa ni berlaku, tuan-tuan, yang keluar daripada kalangan sahabat Nabi ni, dan dua peristiwa ni, satu yang Al-Ma'unah ni berlaku di satu tempat namanya Najat. Dua-dua peristiwa ni, tuan-tuan, dia bukan kehendak Nabi, dan dua-dua peristiwa ni bukan tentera-tentera yang keluar. Dia adalah dikenali sebagai Ahlul Qura, orang yang pakar, mahir, yang alim dalam bidang Quran dan juga hukum hakam. Ini sahabat-sahabat Nabi yang soleh-soleh lah, yang mahir dalam bidang ilmu. Dihantar ni sebab ada satu kabilah namanya kabilah Udal, ada yang membaca dengan Adal, dan juga kalimah Qurrah. Kabilah ni datang jumpa Nabi. Dia kata apa? Kami nak masuk Islam. Boleh tak hantar, ya Rasulullah, kamu punya sahabat-sahabat kamu ke kampung kami sebagai duta untuk ajarkan kami ilmu agama? Nabi tak ada sangka buruk, tuan-tuan. Nabi kata boleh. Nak berapa orang? Okey, kampung kamu kecil, kami hantar 10 orang. Satu kumpulan lain datang juga, minta benda yang sama. Kamu punya kabilah ramai, kami hantar 70 orang. Nabi tak tahu pun. Sedangkan semua sahabat yang Nabi hantar, semuanya dibunuh dengan kejam. Kalau Nabi tahu perkara ghaib, sudah tentu Nabi tak hantar, kan? Sebab macam berani mati, kan? Pergi hantar, kita tahu kita akan dibunuh. Nak menunjukkan Nabi tak tahu perkara ghaib melainkan Allah yang memberitahu. Macam mana ada manusia selepas zaman Nabi mendakwa, saya tahu perkara ghaib, saya boleh tilik nasib kamu, saya boleh nampak apa yang bakal berlaku untuk kamu, future kamu. Ini perkara-perkara yang pelik, khurafat yang tak patut kita percaya. Yang tahu perkara ghaib hanya Allah. Yang tahu perkara nyata adalah Allah. Okey, jelas. Ini benda yang Allah Ta'ala ajarkan kita, i'tiqad, tauhid kita. Dalam istilah kita sebut tauhidic mindset. Ini benda yang mesti dalam kepala kita, tuan-tuan, supaya kita ada filter kita untuk tengok perkara-perkara yang berlaku sekeliling kita. Kita jelas Allah ni siapa. InsyaAllah kita terhindar daripada perkara-perkara syirik. Tak ada orang boleh datang manfaat mudarat melainkan Allah. So orang kata cerita Bulia bin Mulkan ke siapa ke, kita tahu dah ini salah. Pergilah minta doa dekat makam Nabi SAW. Ni makam Nabi ni, minta doa itu. Kita ada fikiran tauhidic mindset ni, ini perkara yang salah. Walaupun itu Rasul, saya tak boleh berdoa di situ. Berdoa tetap kepada Allah. Ada orang kata, ini Wahabi lah ni. Ini bukan isu Wahabi atau tidak. Ini apa yang Allah ajarkan. Iktiqad kita kepada dia jelas. Okey? Ini yang Allah Ta'ala nak tekankan, nak highlightkan. Okey. Apa maksudnya orang yang belajar macam ilmu body language? Okey. Dari sudut ilmu body language, ini tak ada masalah. Dia bukan menilik. Kalau menilik ni, okey, bulan sekian macam ni. Body language ni disebut ilmu psikologi. Dia ada kemungkinan dia secara kajian dia, daripada 10 macam ni keadaannya, yang ni dia punya, itu kita tak boleh nafikan. Ilmu tu ada, kan? Sebab macam mana kita kata pattern, dia ada, semua orang ada pattern. Keadaan macam ni kita tahu pattern dia. Ada orang kaji tentang body language.
Nak tahu orang tu menipu atau tidak, tengok gerak tangan dia. Yang itu atas kajian, dah dibuktikan seperti itu. Jadi kita tak nafikan ini bukan tilik, sebab itu atas kajian. Tapi kalau siapa yang lahir bulan 2, tak ada kajian pun, perangai dia anak degil, dia anak, jadi kita boleh tinggalkan. Kita bukan nak menilik, dia ada kajian-kajian dia. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa saya dah pernah sebut, tapi kita ulang lagi sekali. Tengok ayat yang ke-6. Sebelum tu tuan-tuan kalau ada rezeki, mari datang ke PMP untuk kita kuliah secara depan-depan, sebab kita dah ada kebenaran kan. Jadi lebih seronok dapat kita duduk dalam majlis ilmu, tak terganggu. Online ni, kelas online ni terganggu hanya. Kejap tengok kipas, kejap tengok TV, kejap pergi masak. Jadi kita tak fokus. Kalau tuan-tuan ada kesempatan, datang setiap hari Khamis pukul 10 pagi, kita boleh datang ke sini untuk kita kuliah secara nyata. Okey, baik. Bila Allah kata dia adalah alimul ghaib wasyahadah, di sini ada perkara yang ganjil tuan-tuan, ganjil. Okey? Sebab Allah mengawali dengan kalimah ghaib, kemudian diikuti dengan syahadah. Allah kata, aku mengetahui perkara ghaib dan perkara yang nyata. Kalau Allah kata, aku mengetahui perkara yang nyata dan ghaib, tak ada masalah. Normal kan? Kita selalu sebut, saya minta maaf zahir dan batin. Okey, jelaslah. Tapi bila Allah kata, aku tahu perkara yang ghaib, sepatutnya yang ini clear dah. Tak payah sebut dah. Sebab apa? Sebab kalau ghaib pun Allah tahu, nyata lagilah Allah tahu. Jadi buat apa Allah Ta'ala sebut? Jelas tak? Kalau Allah kata, aku mengetahui perkara yang nyata dan ghaib, itu lain. Sebab bila tahu yang nyata, ghaib belum tentu lagi tahu. Jadi perlu explain. Ghaib tahu, nyata pun tahu. Tapi di sini Allah awalkan dengan kalimah ghaib. Boleh tuan-tuan? Lost tak? Boleh? Faham kan? Allah awalkan, aku tahu perkara yang ghaib dan aku tahu perkara yang nyata. Hakikatnya, kalau Allah kata aku tahu perkara yang ghaib, yang nyata tak payah sebut. Sebab ghaib itu telah merangkumi perkara yang nyata. Kalau ghaib tahu, nyata mesti lebih tahu lagi. Tapi Allah sebut juga. Nak kata tuan-tuan, Quran tak ada satu kalimah pun yang sia-sia. Huruf yang sia-sia pun tidak ada. Mesti ada sebab kenapa Allah awali dengan ghaib, kemudian Allah kata aku juga tahu yang nyata. Sebab di sini para ulama mengatakan, di sisi Allah perkara yang ghaib dan nyata tidak ada perbezaan. Tidak ada perbezaan di antara ghaib dan juga nyata di sisi Allah Ta'ala. Kita di sisi kita tengok ada si fulan datang solat ataupun melakukan macam-macam perkara-perkara kebaikan. Zahir kita menilai dia orang baik, orang saleh. Perkara yang di sebalik itu tak menjadi keperluan untuk kita tahu. Itu terpulang dia dengan Allah Ta'ala. Tapi di sisi Allah, untuk ingatan kita, bila kita dirikan solat di hadapan Allah, Allah bukan sekadar tengok yang zahir je, tapi Allah tengok juga yang batin kita ni, yang ghaib dalam diri kita ni. Betul ke ikhlas kerana Allah? Betul ke kita buat ini memang mengikut apa yang Allah hendak dan sebagainya. Maknanya satu ingatan kepada kita, zahir Allah nilai, batin pun Allah nilai. Dua-dua ni tidak ada perbezaan di sisi Allah. Maknanya perkara ni, bila Allah kata macam ni, menyebabkan kita lebih berhati-hati. Sentiasa kita memperbaharui kita punya niat kita dalam setiap amalan kita. Sebab apa tuan-tuan? Ramai yang rasa, kalau saya buat benda baik, saya tak rasa insya-Allah lah baik lah. Tak semestinya. Okay. Saya buat benda baik, insya-Allah baik. Tak semestinya. Tuan-tuan perhatikan. Dalam peperangan Uhud, Nabi hantar ada 50 orang sahabat Nabi duduk dekat atas bukit memanah tu. Kan Jabal Rumah tu. Ada 50 orang ni. Nabi dah bagi tahu dah, sebelum berlaku perang Nabi dah bagi tahu, jangan turun selagi tak sampai arahan. Kalau kami menang, jangan turun. Kalau kami kalah dimakan burung-burung pun jangan turun sampai datang arahan. Tapi nak jadi cerita tuan-tuan, bila sahabat Nabi ni round pertama menang, mereka ambil harta ghanimah ni, harta rampasan perang. 40 daripada ni tuan-tuan turun, 40. Yang tinggal 10 orang je. 40 turun. 40 turun ni tuan-tuan, sebab apa?
Tu nampak Khalid, Ikrimah, orang-orang Quraisy ni semua dah balik dah. Sahabat-sahabat Nabi yang duduk kat bawah semua dah pergi ke kamp musyrikin ambil harta rampasan perang. Nak tunggu apa lagi, turun lah. Sedangkan dia terlupa, Nabi dah pesan jangan turun selagi tak sampai arahan. Turun tuan-tuan. Akhirnya Khalid U-turn, serang daripada atas, mati 10 orang ni syahid. Kemudian serangan daripada bawah pula. Ini cerita mayat hati tuan-tuan. Saya tak sempat nak panjang cerita ni. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, Allah Ta'ala rakamkan kisah ni dan Allah kata apa? Allah Ta'ala sebutkan, kata Allah Ta'ala, wa minhum wa minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Allah Ta'ala kata apa? Sebahagian daripada mereka dalam tentera sahabat Nabi, tentera Uhud ni, kata Allah Ta'ala, sebahagian mereka hendak kepada dunia. Bukan Nabi kata tuan-tuan, Allah kata hendak kepada dunia, dan sebahagian daripada mereka hendak kepada hari akhirat. Tuan-tuan bayangkan, sahabat Nabi di medan Uhud ni, dua-dua tengah berjihad. Pemimpinnya adalah Nabi. Sebelum berlaku perang Uhud, tuan-tuan boleh tengok macam mana kukuhnya iman mereka dengan Nabi. 300 orang munafik dah berundur dah. Yang teruskan perjuangan 700 orang tuan-tuan. Kemudian ada perang psikologi daripada Abu Sufyan bin Harb dan sebagainya. Banyak, Abu Amir Al-Fasik pun ada buat serangan psikologi. Sahabat Nabi ni tak goyang, kukuh tuan-tuan. Dah duduk di medan perang bersama dengan Nabi tuan-tuan. Tapi dalam peperangan lari niatnya tuan-tuan, sampai Allah tegur dan Allah kata apa? Wa minhum may yuridud dunya. Sebahagian daripada kamu ada yang nak dunia dan sebahagian daripada kamu ada yang nak akhirat. Terkejut tuan-tuan, kita yang baca terkejut, sahabat Nabi pun terkejut. Ya Allah, tak sangka rupanya kita duduk di atas jalan kebaikan dah ni, dengan Nabi ni pun ada keinginan dunia, tergelincir kita. Jadi sebab itu Allah highlightkan ni, Allah tahu perkara ghaib dan nyata ni supaya kita berhati-hati. Sentiasa perbaharui diri kita. Saya buat ni kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Memang ada macam-macam datang tuan-tuan. Kita bagi dakwah, ada orang sanjung kita, ada orang muliakan kita, ada orang boleh sponsor kita, ada orang kenali kita, ada pendapatan sampingan. Benda tu akan datang selepas itu. Tapi niatkan, saya bukan nak benda-benda ni, saya nak kerana Allah. Kalau tak datang pun benda ni, saya tetap nak berdakwah. Kita pernah tengok pendakwa-pendakwa sebelum ni tuan-tuan berdakwah, tapi bila datang ujian pada dia, saya rasa kalau orang tak suka saya rasa nak berhenti dakwah. Saya rasa orang tak suka, jadi saya tak perlu berdakwah. Dakwahnya kerana apa tuan-tuan? Perbetulkan balik niat kita. Ini nak bagi tahu berhati-hati dengan niat kita di sisi Allah Ta'ala. Okey, saya pernah cerita pada tuan-tuan tak? Ada cicit Nabi bernama Ali Zainal Abidin As-Sajjad, kan? Saya pernah cerita dengan tuan-tuan, saya ulang saja. Ali Zainal Abidin As-Sajjad ni tuan-tuan, cicit Nabi. Dia ni orang soleh sampai dikenali sebagai Zainul Abidin, perhiasan pada zaman dia, orang soleh yang menghiasi orang-orang soleh pada zaman dia. Hebatlah dia. Alim, dan juga dikenali sebagai As-Sajjad, iaitu orang yang kerap sujud kepada Allah Ta'ala. Ali ni tuan-tuan, dia dikenali orang-orang soleh, tapi ada amalan dia yang dia rahsiakan daripada sesiapa, termasuklah keluarga dia, pasangan dia tak bagi tahu pun. Apa dia amalan dia? Iaitu setiap hari di kota Madinah, orang-orang miskin buka pintu rumahnya, setiap pagi dia akan nampak ada makanan-makanan yang disediakan di hadapan rumah dia. Barang-barang asasi, bukan beras, tepung, gandum, roti dan sebagainya ada. Buka setiap hari ada, tapi siapa bagi tak tahu. Tak ada orang mengetahui tuan-tuan. Sehinggalah pendek ceritanya, Ali ni wafat, cicit Nabi ni. Bila dia wafat tuan-tuan, dimandikan jenazahnya oleh sahabat-sahabatnya. Tengok, kenapa badan si Ali ni lebam-lebam? Di belakang badannya masa dimandikan jenazahnya, kenapa lebam-lebam? Siapa pukul dia? Siapa yang mengapa-apakan dia? Tak ada siapa yang tahu pun. Sehinggalah tuan-tuan, selepas disempurnakan, dikebumikan si Ali ni, maka hari keesokannya setiap orang miskin di kota Madinah buka pintu, tengok-tengok tak ada lagi bekalan makanan yang disediakan, dihidangkan, yang ditinggalkan di hadapan rumah mereka. Barulah mereka tahu rupa-rupanya ia dilakukan oleh Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Sebab nak cerita tuan-tuan, setiap malam dia bersusah-susah angkat makanan ni di belakang badan dia sampai lebam-lebam untuk memberikan makanan minum kepada orang fakir miskin yang berada di kota Madinah. Kita tak boleh bayangkan
Ni orang yang betul-betul ikhlas. Sebab setiap amalan yang kita buat, semua orang tahu tuan-tuan. Kita puasa orang tahu. Kita solat orang tahu. Kita qiyam orang tahu. Kita pergi haji umrah orang tahu tuan-tuan. Jadi kita kena reservekan, ada amalan yang saya buat, kalau boleh orang tak tahu. Mudah-mudahan itulah yang menjadi talian hayat akhir kita dengan Allah Ta'ala. Saya buat ni memang kerana-Mu ya Allah. Pasangan saya tak tahu, keluarga saya pun tak tahu. Yang ini antara saya dengan Kau sahaja ya Allah. Yang ini bagi tahu tuan-tuan, betul-betul ikhlas untuk jaga ibadah dia, amalannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah tahu perkara yang ghaib dan Allah tahu perkara yang nyata. Okey, kemudian Allah Ta'ala memberitahu, Dialah Allah yang Al-Aziz, yang Maha Perkasa tuan-tuan. Perkasa dari sudut apa? Allah Ta'ala perkasa yang menentukan apa yang Dia kehendaki dekat dunia ni. Macam mana alam ni dijadikan, macam mana undang-undang dalam alam ni, semuanya di bawah kehendak Allah. Ada orang boleh argue? Tak boleh. Di situ nampaknya Allah adalah Al-Aziz. Ada orang boleh lawan kehendak Allah? Tak boleh. Kita kata semua manusia dilahirkan mesti ada bapa, mesti ada ibu. Allah kata tak semestinya. Aku juga boleh jadikan manusia yang lahir tanpa bapa. Siapa? Isa alaihissalam. Itu tanda Allah Al-Aziz. Ada orang boleh argue? Tak boleh. Secara kebiasaannya api bersifat panas. Tapi Allah boleh jadikan api juga menjadi sejuk seperti mana kisah Ibrahim. Ada orang boleh argue? Tak boleh. Sebab itu kehendak Allah Ta'ala. Yang ini nak kata Allah Al-Aziz. Dia tahu perkara yang ghaib, Dia tahu perkara yang nyata, dan Dia juga adalah Al-Aziz, perkasa. Tak ada orang boleh halang. Dia nak beri perlindungan pada siapa? Tak ada orang boleh halang. Dia nak beri ancaman kepada sesiapa? Tak ada orang boleh halang. Sebab Dia yang Maha Perkasa. Okey. Baik, sebelum saya terlupa tuan-tuan, sebetulnya kalimah ghaib tadi tu, itu adalah salah satu daripada bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Okey? Yang mana manusia tak tahu, sedikit pun tak tahu. Antara contohnya, tuan-tuan tengok, ini surah Sajadah kan? Tuan-tuan tengok dua surah. Tak? Tuan-tuan tengok surah sebelum Sajadah, surah Luqman. Tengok ayat terakhir surah Luqman. Ayat terakhir surah Luqman. Allah sebut ada 5 perkara ghaib yang Allah tahu, orang lain tak tahu. Tak ada seorang pun tahu. Apa dia tuan-tuan? Kata Allah, Innallaha indahu. Saya tengok surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 34. Okey, nanti admin akan tunjukkan surah tu tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah kata Innallaha indahu ilmus sa'ah. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah di sisinya ilmus sa'ah, pengetahuan tentang hari kiamat. Itu pertama tuan-tuan. Cerita kiamat ada orang tahu? Tak tahu. Manusia hebat mana pun, ciptalah teknologi hebat mana pun, dia tak akan dapat detect bila berlakunya kiamat. Walaupun dia kata alam ni makin sikit makin akan terhakis, makin lama makin lemah alam ni. Alam ni makin lama macam-macam kerosakan. Dia ada jangkaan, estimate kehancuran tu. Tapi tahu tak secara tepat? Tak tahu. Allah kata, ni perkara ghaib tuan-tuan. Allah kata, aku tahu perkara bila berlakunya kiamat. Wa yunazzilul ghais, dan aku yang menurunkan air hujan. Tak ada orang tahu tuan-tuan. Walaupun orang boleh letakkan forecast dia, saya jangka petang ni hujan. Okey, saya jangka petang ni hujan. Saya jangka esok pagi hujan. Saya jangka nanti ada ribut, taufan dan sebagainya. Dia tak boleh bagi tahu secara tepat bila dan di mana hujan akan turun. Ini perkara ghaib. Yang ketiga, kata Allah Ta'ala, wa ya'lamu ma fil arham, dan Dia Allah yang Maha mengetahui apa yang berada di dalam rahim seorang ibu. Lelaki ke, perempuan ke, sempurna ke, tak sempurna ke, tak ada orang boleh tahu tuan-tuan. Doktor scan 4D, sekarang ni canggih tuan-tuan, sampai 5D kot mungkin sekarang. Scan lah muka anak tu dan sebagainya, tengok jantina apa. Tengoklah, beli dah siap-siap, oh dijangkakan perempuan. Betul-betul lahir lelaki. Jadi bukan perkara yang kita buat-buat tuan-tuan. Cerita ni berlaku pada kita semua. Okay? Saya ada sahabat tuan-tuan. Ni kisah ni bagi saya lucu lah. Tapi sahabat saya ni dia kencing manis. Dia bukan kencing manis. Dia sebab dia pregnant. Jadi dia detect kencing manis kan. Minum air gula kan. Jadi kandungannya besar. Sangat besar.
Dan lebih kurang dalam 8 bulan lebih tu, lagi 4 minggu sebelum dia due tu, perutnya besar sangat sampai dia kena tampung dengan tangan bawah perut ni. Suami isteri tu kawan saya. Jadi sampai doktor kata kandungan kamu ni tak boleh diteruskan lagi. Dia perlu operation terus. Anak dia 4 orang, 4 operation. Sebab dia memang style macam tu. Kandungan besar sangat. Kalau dia bersalin normal pun tak boleh normal. Sebab tak boleh. Tulang pinggul tu tak boleh keluar baby ni. Jadi bila dia scan besar tuan-tuan. Sangat besar. Anak dia besar. Masa dia scan tu tengok badan anak dia berulas-ulas. Sampai kawan saya ni, lelaki ni dia kata apa? Kalau tengok gambar tu macam Michelin. Dia sini cakap, bukan saya cakap tuan-tuan. Dia kata anak dia macam Michelin yang tayar tu tuan-tuan, kan badan dia ulas-ulas ada. Macam tu. Tapi nak jadi cerita, bila dia dah lahir tuan-tuan, dah operation lahir, nurse tu tunjuk, bila tanya mana encik scan-scan, dia kata saya, okey ni anak kamu boleh azan. Dia tengok anak dia yang berada dekat dalam bekas tu, kecil tuan-tuan, 2.5. Sedangkan masa dia scan tu 4 point lebih lah. Dia tengok kecil je, 2.5 tak cukup berat. 2.5 kecil je. Dia pun pelik, dia pun azan. Dalam hati dia rasa, kenapa anak saya kecil sedangkan dalam masa scan tadi besar. Tapi dia azan, selesai azan tuan-tuan. Habis nak jadi cerita, habis azan, nurse tu beritahu, encik, ini bukan anak encik yang sana tu. Dia tak, anak encik yang sana. Dia tunjuk, baru dia tak, yang itu anak saya. Sebab memang besar anak dia, 4 kilo lebih tuan-tuan, nak cecah 5 kilo. Besar anak dia. Tapi, saya minta maaf sebab tuan-tuan ya. Anak yang dia azan tu, anak Cina tuan-tuan. Anak Cina. Dia kata, aku pun tak tahulah. Anak yang saya azan ni, anak Cina dia kata. Mudah-mudahan ada rahmah lah insyaAllah. Tapi kecil dia macam pelik. Tapi yang itu, saya kisah tu lucu. Tapi sebenarnya banyak kisah yang lain tuan-tuan pun sedia maklum. Tak ada orang tahu kandungan ni, laki ke perempuan. Walaupun ada petua-petua orang tua, kalau dia melonjong, kalau dia melebar, tak semestinya. Sila. Saya pernah dengar ustaz lain dia kata syarah pada ayat ni. Dia kata kandungan tu maksudnya yang Allah kata dia punya rezeki dia. Betul. Ya, betul. Itu termasuk. Satu dari sudut dia punya jantina dia, satu lagi dari sudut takdir dia, rezeki dia, kematian dia, jodoh dia dan sebagainya. Itu semua dalam rahsia Allah. Tak ada orang tahu pun. Seorang ibu pun tak tahu. Okey, seorang ibu pun tak tahu macam mana keadaan takdir yang telah ditentukan untuk dia. Ini semua dalam ilmu Allah. Jadi Allah sebut 3. Kiamat, air hujan, apa yang berlaku dalam rahim. 3 perkara ni. Kemudian Allah sambung lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma tadri nafsum ma taksibu ghada, dan tidak ada seseorang yang mengetahui apa yang dia akan kerjakan pada hari esok. Tak ada orang boleh estimate tuan-tuan. Tak ada orang boleh jangka. Benda ni, kalau kita tahu benda yang basic Allah Ta'ala sebut, kiamat, air hujan dalam rahim, dan juga apa yang kita usahakan esok. Benda ni kita sendiri boleh fikir. Ni bukan perkara ghaib yang sampai tak nampak jin, syaitan. Ni benda yang tak ghaib pun. Tapi nak kata di sisi Allah dia ghaib, dia tak diketahui. Kalau kita rasa kita berkuasa dengan apa yang kita ada dekat alam ni tak bertuhan, tuan-tuan buktikan yang ini. Kalau benar tuan-tuan berkuasa dengan apa yang tuan-tuan percaya sekarang ni, oh semua ni adalah dengan sains, semua ni adalah dengan usaha kita, buktikan yang ini jawapan daripada Allah ni. Kemudian last sekali Allah Taala kata apa? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang mengetahui bumi mana yang mereka akan mati. Ini 5 perkara tuan-tuan. Tak ada orang boleh tentukan. Dan di situ sebenarnya menjadi bukti Allah alimul ghaib, mengetahui perkara yang ghaib. Ni belum cerita tentang syaitan, ni belum cerita tentang hari akhirat, ni belum cerita tentang syurga neraka yang lebih ghaib daripada ni tuan-tuan. Ni perkara yang ghaib yang nyata atas muka bumi ni. Pun kita tak tahu jawapannya. Macam mana dengan perkara-perkara yang lain. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok ayat ke-6 surah Sajadah. Bila Allah kata dialah Al-Aziz, Maha Perkasa, yang tidak ada sesuatu yang boleh menandingi Allah, dan Allah bagi tahu walaupun dia berkuasa, perkasa, dia tak zalim dan dia tak melakukan kejahatan, keganasan kepada makhluknya. Bahkan Allah kata, akulah Tuhan Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Dia perkasa tapi dalam masa yang sama dia penyayang. Macam kita berpuasa tuan-tuan.
Berapa ramai yang kata kenapa Islam memaksa menghukum penganutnya untuk berpuasa sampai keletihan, sampai ni. Tuan-tuan rasa letih ke? Tak letih kan? Kita rasa tubuh kita lebih ringan, lebih fresh kita puasa. Kita bangun lebih awal daripada kebiasaannya kan? Rutin kita jadi berubah, badan kita lebih sihat. Tapi orang menuduh kita ni dalam keadaan memaksa. Tapi tuan-tuan perhatikan secara logik rasionalnya. Bila Allah kata puasa, kita puasa. Adakah Allah mencari salah kita ketika kita puasa? Tak. Kita puasa tiba-tiba termakan, terminum. Salah ke? Jatuh hukuman tak? Allah kata Nabi, tak. Itu rezeki kepada kamu. Maknanya tidak ada istilah Allah menzalimi ataupun menghukum kita dalam ibadah-ibadah kita, dalam syariat-syariat kita. Tidak ada. Bahkan Allah beri kelonggaran. Kalau kamu musafir, kalau kamu dalam kesakitan, kalau betul Allah nak menghukum kita, kamu kena puasa. Tapi tak. Kamu boleh berbuka seperti biasa. Nanti qada balik. Nak tunjuk di situ ada paksaan, ada perkasanya Allah. Di situ juga ada rahimnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak nak kita tanggung dosa, tuan-tuan. Tapi Allah nak kita bertaubat di atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kalau Allah Ta'ala memang nak hukum kita, Allah akan sempitkan jalan-jalan untuk bertaubat tu. Memang Allah sukarkan. Tapi tidak, Allah Ta'ala membuka seluas-luasnya pintu taubat. Melakukan sekian amalan pengampunan sekian. Lakukan sekian amalan pengampunan sekian. Semata-mata untuk memberi rahmat dan rahim kepada kita semua. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Setelah Allah sebut 4 perkara tentang dirinya, dialah yang tahu perkara ghaib, perkara nyata, dialah yang perkasa dan rahim. Ayat yang ketujuh, Allah Ta'ala buktikan di mana sifat rahim Allah Ta'ala, di mana sifat aziz Allah Ta'ala, di mana sifat ghaib dan syahadah Allah Ta'ala. Contoh yang paling dekat dengan kamu yang membaca Quran, iaitu manusia sendiri. Sebab itu ayat yang ketujuh, Allah sambung, Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Allah Ta'ala cerita tentang insan. Allah Ta'ala cerita tentang manusia. Manusia sendiri tengok apa yang ghaib Allah tahu pada diri kita. Apa yang syahadah, yang jelas pada diri kita, Allah tahu. Apa yang aziz pada diri kita, Allah yang mengkehendak. Apa yang rahim daripada Allah, Allah Ta'ala ialah yang memberi. Contoh tuan-tuan, apa yang rahim daripada Allah, setiap apa yang kita miliki hari ini, cuba tengok betul-betul. Itu sifat penyayang Allah Ta'ala kepada kita. Ada benda yang kita tak minta, Allah bagi. Kan? Kita tak pernah minta mata, kita tak pernah minta kehidupan seperti ini, Allah bagi. Ada sifat rahim daripada Allah yang kita tak sangka-sangka rezeki kita seperti itu. Apa yang Allah tetapkan pada kita, kulit kita, warna kulit, datang daripada keturunan mana, keluarga mana, bangsa apa, kita tak boleh pilihan tuan-tuan. Dan di situ ada buktinya Al-Aziz daripada Allah. Allah yang Maha Perkasa. Okay? Saya tak nak lahir daripada keluarga ni. Boleh kita argue tuan-tuan? Tak boleh. Sebab di situ adanya Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa. Itu kehendak dia, ketetapan daripada dia. Tak ada sesiapa boleh mengubah. Saya tak sukalah warna kulit ni. Saya nak warna kulit sekian-sekian. Saya nak mata sekian. Saya nak hidung sekian. Boleh tak? Tak boleh. Sebab Allah Al-Aziz, dia perkasa. Dia kehendak macam tu. Itu pilihan dan kehendak dia. Kita hanya menuruti. Perkara yang ghaib, perkara yang nyata pada kita, kita pun kadang-kadang tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Jadi Allah bagi tahu tuan-tuan. 4 sifat yang Allah sebut ni, Allah buktikan pada diri kita. Okey, tengok pada ayat ke-7. Allah sambung tuan-tuan. Cerita tentang manusia pula. Untuk membenarkan, untuk manusia berfikir, ini adalah sifat-sifat Allah yang ada pada diri kita. Baik, tengok ayat 7. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah ahsana kulla syai'in khalaqah, yang menciptakan setiap sesuatu itu dalam keadaan ahsana, dalam keadaan sebaik-baiknya, dalam keadaan sempurna. Apa maksud tuan-tuan? Allah ciptakan semua tu dalam keadaan sempurna. Kita selalu sebut ahsani taqwim, manusia ni adalah sebaik-baik kejadian. Allah kata kat sini ahsana kulla syai'in khalaqa, semua Allah cipta ni dalam keadaan sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian di sini adalah merujuk kepada setiap yang diciptakan itu berfungsi mengikut fungsinya.
Setiap sesuatu yang diciptakan ada fungsinya. Kalau dia buat apa yang dia fungsikan, maka dia menjadi sebaik-baik kejadian. Misal, matahari Allah jadikan. Matahari telah melaksanakan fungsinya dengan betul. Dia terbit bila, dia terbenam bila, terikan dia macam ni, kadang dia redup macam ni, mengikut fungsinya, maka dia menjadi sebaik-baik kejadian. Contohlah tuan-tuan, kita ada pisau. Pisau ni boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Kalau pisau tu kita pergi bunuh orang, baik ke tak baik? Tak baik. Tapi kalau pisau tu digunakan untuk melakukan fungsi dia dijadikan, tuan-tuan, potong ikan, potong daging, potong sayur dan sebagainya, sesuai dengan fungsinya, dia akan jadi pisau yang baik. Pen, tuan-tuan, pen yang tajam tu, yang ball pen tu, fungsi dia adalah untuk menulis. Kalau kita buat untuk tulis, baiklah tuan-tuan. Tapi kalau pen tu kita duk cucuk mata orang sampai buta, baik ke tak baik? Tak baik. Maksudnya apa? Setiap benda yang menyempurnakan fungsinya, dia adalah ahsan, yang sempurna, sebaik-baik kejadian. Itu mesej yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada manusia. Manusia ni adalah sebaik-baik kejadian, sebaik-baik makhluk. Tapi macam mana nak jadi sebaik-baik makhluk? Apabila manusia itu berfungsi seperti mana fungsi dia. Dia kena jadi hamba Allah, dia kena jadi khalifah Allah. Okay, dia kena jadi hamba Allah, dia kena jadi khalifah Allah. Dia tak boleh buat benda lain. Maknanya Allah perintah macam ni, dia tak buat, dia buat benda lain. Maknanya dia tak buat seperti mana yang dia fungsikan. Maka dia tak akan menjadi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian, ataupun ahsana kulla syai'in khalaqah, sebaik-baik penciptaan yang Allah ciptakan kepada dia. Dia tak akan tercapai. Maknanya nak dapat kalimah ahsan ni, dia mesti berfungsi seperti mana fungsi dia dijadikan. Jadinya alam ni tuan-tuan, yang tuan-tuan nampak ni, semuanya dalam keadaan sebaik-baik kejadian sebab dia berfungsi dengan tepat seperti mana fungsi dia. Matahari dengan fungsinya, bulan dengan fungsinya, awan dengan fungsinya, alam dengan fungsinya, makhluk dengan fungsinya. Allah bagi tahu, aku ciptakan semua benda dalam keadaan yang sangat tepat dan berfungsi sempurna. Sebab itu disebut kalimah ahsana kulla syai'in khalaqah. Kan beza tuan-tuan dengan makhluk punya penciptaan. Kita cipta-cipta macam ni tuan-tuan, tapi tak berfungsi dengan baik. Kejap itu rosak, ni ada lemahnya, ni ada kekurangan. Sebab itu Allah Ta'ala highlightkan mana Al-Aziznya Allah, mana Ar-Rahimnya Allah. Aku cipta semua makhluk dalam keadaan ahsan. Siapa boleh bagi garanti macam tu tuan-tuan? Ni kereta saya buat ni, walaupun dia keluaran daripada brand yang paling mahal, premium punya kereta, dia tak boleh jamin kereta dia terbaik. Saya bagi jaminan 3 tahun je. Saya bagi jaminan 5 tahun je. Kalau ada kerosakan, kamu return balik. Tuan-tuan tengok penciptaan Allah. Ada ke jaminan macam tu 3 tahun, 4 tahun? Tak ada. Selama-lamanya. Boleh return ke tuan-tuan? Tak payah return. Confident, yakin, sempurna, terbaik. Itu maksud yang Allah Ta'ala sebutkan. Menunjukkan keperkasaan dan sifat rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kemudian Allah Ta'ala kecilkan lagi skop dia. Kamu tengok alam ni dah komplit dah, sangat sempurna. Tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Kemudian Allah kata wabada khalqal insana min tin. Insani min tin. Dan dia Allah yang memulakan penciptaan manusia, iaitu Adam min tin, daripada tanah. Maknanya Adam yang Allah jadikan daripada tanah pun itu adalah sebaik-baik kejadian. Sebab dia berfungsi dengan fungsinya. Sebab ada orang argue, kenapa nak kata cipta daripada tanah pun baik? Kan kalau cipta daripada emas kan lebih baik. Sebab baik itu bukan pada penciptaan. Baik itu adalah pada fungsinya. Tercapai dan terlaksana tak fungsinya. Kalau dia berfungsi dengan baik, itu namanya sempurna kejadian dia. Okey? Walaupun diciptakan dari tanah, tapi manusia berfungsi dengan sebenar-benar fungsi. Dia duduk dekat alam ni sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah yang memakmurkan bumi Allah. Maka dialah ahsan kulla syai'in khalaqah. Jelas tuan-tuan? Okey? Jadinya Allah kata manusia aku jadikan daripada tanah, iaitu Adam AS daripada tanah. Dia adalah sebaik-baik kejadian sebab dia berfungsi dengan sebaik-baik fungsi dia.
Okey, jelas. Kemudian ayat yang ketujuh. Okey, ayat yang ketujuh ni tuan-tuan, ini kita detailkan beberapa ayat supaya kita nampak lebih jelas lagi. Allah kata apa? Thumma, kemudian daripada Adam itu, ja'ala naslahu, dialah Allah yang menjadikan naslahu. Kalimah naslahu tu kalau tuan-tuan tak pada terjemahan diterjemahkan sebagai keturunan. Okey, kalimah naslahu diterjemahkan sebagai keturunan. Okey, sebelum tu ada soalan ke tuan-tuan? Boleh jelas Kalau perlu repeat, saya repeat Okay. Allah kata naslahu. Kalau tuan-tuan tengok pada terjemahan, diterjemahkan sebagai keturunan. Kalimah naslahu ni, kalau tengok pada bahasanya, dia bermaksud pecah. Okey. Dia bermaksud pecah. Okey, ni naslahu. Kemudian Allah Taala sebut apa? Min sulalatin. Okey. Sulalatin ni dia panggil pati, betul tak? Betul puan, dia sebut pati Dia terjemahkan sulalatin. Dan dimulakannya kejadian manusia asal dari tanah. Kemudian bawah ada ayat berikutnya. Ayat yang berikutnya. Dia menjadikan keturunan manusia dari pati. Okey. Alright. Okey, sulalatin ni pati. Okey, tuan-tuan perhatikan Kalau tengok pada terjemahan dia sebut sebagai keturunan. Tapi sebenarnya naslahu ni bermaksud pecah. Ni pati. Okey, kenapa pecah? Ni sebab bila kita tengok terjemahan, dia adalah pilihan kata yang dipilih oleh penterjemah. Okey, penterjemah lah memilih kata tu, tapi yang tepat Allah gunakan kalimah pecah sebab kalau kita tengok generasi ke generasi dia hanya terpecah. Seolah-olahnya bukan dibelah, apa istilah dia? Macam ni. Kemudian ada lagi orang generasi anak dia. Pecah lagi. Okay. Kemudian yang ini pecah lagi bawah dia, ada lagi generasi dia. Okay. Yang ini yang dimaksudkan diterjemahkan sebagai bergenerasi. Tapi Allah Taala nak bagi tahu, kamu ni semuanya dalam keadaan dipecah-pecah. Ni belum lagi kita belajar kromosom tu. Kan kita ada tak silap saya 23 kromosom XY, XX, apa jin semua tu kan. Dan sebagainya. Iaitu sebenarnya ada maksud daripada kalimah naslahu tu. Okey. Okey, itu ada mesej daripada kalimah naslahu. Jadi Allah Taala bagi tahu. Jadi kita terjemahkan sebagai keturunan. Daripada kamu datanglah zuriat-zuriat kamu ni. Tapi Allah tak gunakan kalimah zuriat dan sebagainya. Allah guna kalimah naslahu. Sebab daripada kamu ni pecah lagi. Pecah daripada kromosom kamu, datanglah yang zuriat-zuriat yang bawah ni, ataupun diri kamu ni seolah-olahnya dibahagikan sampai datang zuriat-zuriat yang selepas itu. Okey, kalimah dia naslahu. Kemudian Allah Ta'ala sebut kalimah sulalatin. Sulalatin ni kalau tengok pada terjemahan disebut pati. Tapi sulalatin ni dari sudut bahasa, dia datang daripada dari atas ke bawah. Saya tak tahu macam nak terjemahkan dia. Tapi kalau tengok kamus, dia terjemahkan sulalatin ni dari atas ke bawah. Diterjemahkan sebagai pati, merujuk kepada air mani lah. Merujuk kepada air mani. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu pati ni, sulalatin ni macam mana? Kalau kita nak keluar pati air oren, air oren yang dikeluarkan pati daripada buah oren, apa yang ada dalam pati tu? Mesti ada ciri-ciri buah yang dikeluarkan tu. Ciri orennya, warnanya, rasanya, sebagainya. Jadi Allah nak bagi tahu pada kita, manusia seperti itu. Anak kamu ni yang ramai ni, yang berzuriat-zuriat ni, dia adalah sulalatin daripada kamu. Apa yang ada daripada kamu ni? Warna kulit kamu, rambut kamu,
cara kamu, perangai kamu, semuanya akan turun kepada mereka. Okey. Dan di situ kalau kita berfikir, kita akan nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita, kalau Allah kata aku jadikan Adam je lah hebat, tapi Allah kata tak, aku jadikan Adam dan keturunan dia. Maknanya tak putus-putus, satu generasi ke satu generasi, satu generasi ke generasi. Yang itu membuktikan kekuasaan dan kehebatan. Kan, kekuasaan dan kehebatan. Ada orang boleh buat satu benda tuan-tuan, jadi hebat dia buat. Tapi kalau dia dapat buat sesuatu tu dengan konsisten, komplit, sempurna, dia sangat hebat. Faham tak? Jadi satu benda tu hebat dah. Tapi kalau dia buat lagi berterusan, lebih hebat, nampak dia hebat. Jadi Allah kata, aku bukan sekadar jadikan Adam daripada tanah, tapi aku datangkan selepas itu daripada kamu dipecahkan, jadikan keturunan daripada parti yang sama. Keluar ni, rupa hampir sama, warna sama, rambut sama, perangai sama, iras-iras dah. Sampai orang tengok, anak kamu nombor 2 ni muka macam kamu lah. Perangai dia macam kamu sekecil lah. Sama. Itu Allah gunakan 5 sulalatin. Itu nak tunjuk Allah Ta'ala tu sangat mengetahui apa yang ghaib, apa yang syahadah daripada manusia. Okay? Sangat mengetahui. Kita pun kadang-kadang tak sangka. Okay? Baik. Itu Allah Ta'ala sebut. Kemudian Allah kata, mimma immahin. Okey. Allah kata mimma immahin. Okey, Allah kata daripada air mahin. Mahin ni diterjemah sebagai hina. Juga memberi maksud lemah. Okey, kenapa tuan-tuan? Sebenarnya Allah Ta'ala cuba nak melenturkan, mengendurkan kesombongan manusia. Aku Tuhan yang Rabbul Alamin yang turunkan Al-Quran. Salah satu aku punya kuasa bukan sekadar alam, tapi aku jadikan kamu. Kamu sendiri boleh tengok diri kamu macam mana dijadikan, zuriat kamu macam mana aku jadikan. Yang keluarkan daripada kamu, yang aku pecahkan daripada diri kamu ni, zuriat-zuriat kamu ni. Betul Allah Ta'ala kata, aku jadikan kamu ni daripada air yang hina ataupun lemah. Tuan-tuan tengok sperma, kita belajar dalam ilmu biologi. Sperma ni adalah sesuatu yang sangat-sangat lemah. Sekali keluar jutaan, bilion. Tapi yang sampai ke telur seorang wanita, satu saja. Semuanya mati di pertengahan jalan, kan dia masuk kat tiup Filipio tu. Semuanya mati. Yang lepas mungkin 1, mungkin 2. Paling banyak pun sekarang rekod 8. Kan yang kembar banyak tu. Sekadar itu saja. Yang lain semuanya mati daripada jutaan, bilion tu. Kalau ikut persen, 0.001% sahaja yang hidup. Itu menunjukkan sangat-sangat mahin, lemah, hina. Macam mana kamu boleh jadi sombong sedangkan kamu sangat lemah ni? Aku yang perkasakan kamu, aku yang sempurnakan kamu, aku yang komplitkan kamu. Patut ke sombong dengan Allah sebagai Rabbul Alamin? Okey. Kedua, Allah Ta'ala nak bayangkan pada kita, kalimah mahin ni, kamu sebenarnya tak ada nilai, manusia ni di sisi Allah Ta'ala. Tak ada nilai pun. Saya minta maaf saya sebut tuan-tuan. Bayangkan ma'im mahin ni, air yang hina ni, ini bukan satu penghinaan, tapi Allah Ta'ala berikan satu perumpamaan yang sangat tepat. Kalau air mani ni terjatuh atas lantai tuan-tuan, adakah dia dimuliakan? Tak. Adakah dia disanjung? Tak. Bahkan dia anggap sebagai kotoran dalam mazhab Syafi'i. Air mani ni walaupun dia tak najis, tapi dia tetap sebagai kotoran yang perlu dibersihkan. Okey? Dia sebagai kotoran. Bukan nak kata orang tak, tuan-tuan, binatang pun tak jilat, binatang pun tak makan. Nak kata tak ada apa-apa pun. Sebab itu guna istilah kalimah ma'im mahin. Bila kita faham ni tuan-tuan, ni hakikat kita. Kita datang daripada ni, apa perlu kita sombong dan enggan sujud kepada Allah Ta'ala? Jadi bila kita bawa sujud pada Allah Ta'ala, ni surah Sajadah ni. Allah Ta'ala, last nanti ayat 15 Allah kata, la yastakbirun. Sebab ending ayat 15 tuan-tuan, sebelum kita sujud sajadah, Allah sebut,
Apa ayat dia? Apa ayat dia Allah? Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Kita dah baca daripada awal tadi, ayat 1 sampai ni. Bi ayatina apa? Kemudian Allah Ta'ala innama yu'minu bi ayatina allazi. Okey, idza dzukiru biha, bila dibacakan, diingatkan, kharru sujada, dia tersungkur sujud kepada Allah Ta'ala. Sebab dia tahu kedudukan dia macam mana, perbezaan di antara dia dengan Allah Ta'ala. Hinanya kita. Sebab tu dalam sujud kita, tuan-tuan, penuh perasaan. Masa sujud bukan sekadar zahir saja sujud kepada Allah, tapi kita dengan dalam rasa penghambaan. Saya tidak ada apa-apa pun di sisi Allah. Kekuatan saya hari ini daripada Allah. Masa kita sperma, tuan-tuan, kita sangat lemah. Atas izin Allah membuatkan kita ada kekuatan tembus ke telur. Dah sampai dalam rahim pun, dah sampai kita lahir pun, tak ada apa-apa kekuatan, melainkan semua atas sifat rahim Allah. Yang bagi makan masa dalam kandungan ibu, Allah. Yang bagi minum, yang datangkan pencernaan, Allah. Dah lahir, Allah Ta'ala campakkan rasa rahim kepada ibu bapa kita, kepada kita, sampai kita besar. Dah besar, kenapa perlu sombong kepada Allah? Kenapa perlu sombong kepada manusia? Okay? Yang ini adalah satu ayat yang sepatutnya sampai ke hati kita. Ma'immahin, kamu adalah sesuatu daripada air yang sangat hina. Sudahlah air yang hina keluar daripada tempat saluran kotor, kan? Sama ada seorang lelaki dan juga daripada seorang wanita, seorang ibu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini hakikat yang Allah Taala sebutkan. Satu, untuk muhasabah diri kita, satu lagi untuk membuktikan kekuasaan Allah Taala. Okey, membuktikan kekuasaan Allah. Daripada kamu tak ada apa-apa, aku jadikan kamu dalam keadaan lemah, akulah yang sempurnakan kamu. Tengok ayat berikut, tuan-tuan. Allah Taala sebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma sawwahu." Kemudian kami yang menyempurnakannya. Kalimah sawa ni, tuan-tuan, dia adalah daripada kalimah sawa. Sawa maksudnya yang seimbangkan. Maknanya Allah yang menyempurna, mengimbangkan. Daripada kita ni dalam keadaan nutfah, mudghah, kan Allah Ta'ala sebut mudghah, nutfah. Kalau tuan-tuan tengok kalimah mudghah, mudghah ni, tuan-tuan, dia sebenarnya adalah, kalau dalam bahasa Arab, daging yang digigit. Okey, daging yang digigit. Dia daging yang kecil-kecil tu, yang kita potong-potong tu, kemudian ada bekas gigitan. Dalam bahasa Arab dipanggil mudghah. Tapi yang ini, tuan-tuan, saya tak ingatlah istilah biologi. Mula-mula kita panggil apa? Fetus apa? Ha? Fetus, betul? Embrio ke apa dia proses dia. Prosesnya yang dipanggil mudghah ni, kalau tuan-tuan tengok, yang proses yang kepala tu, dia ada macam terkeluar sikit. Lepas tu ada ekor. Kat sini ada kaki, kan, tapi dia yang tu. Kat sini ada biji mata. Ini namanya mudghah. Saiz dia sama daging saiz yang tuan-tuan makan tu. Muat kat mulut. Bukan saya tipu, tuan. Tuan-tuan betul ilmu sains, ilmu perubatan, ilmu biologi. Saiz yang tuan-tuan nampak tu kan dibesarkan, kita dah zoom in. Tapi kalau ikut saiz benar dalam kandungan ibu tu, dia sama saiz macam daging kecil. Dan sengaja disebut mudghah, macam ada bekas gigitan. Sebenarnya bukan gigitan, kat situ antara tangan dan juga kaki tu. Kan? Lama-lama dia akan terbentuk sempurna, jadi tangan, jadi kaki, jadi pinggul, jadi tulang belakang dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan, mudghah. Kita pun sampai tahap tu Allah Ta'ala berikan nama sesuai dengan bentuk dia. Okey? Baik. Allah kata sawa, dan kemudian kami sempurnakan. Daripada bentuk yang kamu nampak tak komplit tu, daripada bentuk sperma yang tak berkaki dan sebagainya tu, akhirnya keluar sempurna. Ada hidung, ada telinga, ada mulut dan sebagainya. Wa nafakha fi mir ruhi, dan kami tiupkan padanya mir ruhi, daripada rohnya. Okey, tuan-tuan perhatikan kalimah ruhihi, daripada rohnya. Roh siapa, tuan-tuan? Tapi kalimah ruhihi ni adalah daripada roh Allah. Macam mana nak terjemahkan?
Macam mana nak terjemahkan kalimah ruhihi tu? Adakah kita ni daripada roh Allah? Tak, sebenarnya okey. Mula-mula Allah guna kalimah sawah. Ni domir kan, nya pada manusia lah. Allah yang menyempurnakannya. Kemudian wa nafakha fihi, tiupkan padanya, nya ni kepada manusia. Mir ruhihi, daripada rohnya. Hi ni kembali kepada Allah. Okey. Roh di sini bukan seperti mana yang orang-orang yang membawa kepada ajaran batiniah ni, kita ni daripada Allah. Kita boleh bersama dengan Allah, apa istilah saya tak ingat dalam batiniah ni, kita boleh bersatu dengan Allah. Dia kata manusia ni boleh bersatu dengan Allah sebab kita daripada rohnya. Dia terjemahnya tu. Kalimah rohnya dekat sini bukan bermaksud kita ni sebahagian daripada Allah, tapi rohnya di sini adalah roh ciptaan Allah. Misal dalam bahasa kita, saya cakap itu buku saya. Buku saya kata. Adakah buku saya ni menunjukkan buku tu sebahagian daripada saya? Sudah tentu tak. Buku saya tu, buku kat sini ada tercicir, tapi kita faham milik saya. Jadi kalimah roh kat sini bukan roh Allah, tapi roh milik Allah, ciptaan Allah dan sebagainya. Jelas? Benda tu jelas. Okey? Tapi di sini menunjukkan kepada kita adalah makhluk yang Allah muliakan, sebab Allah Ta'ala highlightkan, disandarkan rohnya kita ni daripada dia. Sebab itu kita lebih mulia daripada Kaabah. Kamu jangan bunuh seseorang manusia yang tanpa salah, sebab dia lebih mulia daripada Kaabah. Macam Allah Ta'ala gunakan kalimah Baitullah, tuan-tuan. Allah menyandarkan Kaabah itu dengan dia, menjadikan Kaabah itu mulia. Allah sandarkan kita dengannya, nak tunjukkan kita mulia. Faham tak? Okay, di sini hakikat manusia. Walaupun kamu daripada ma'im mahin, tapi roh yang aku tiupkan itu roh daripada Allah. Itu yang menyebabkan kamu sempurna. Kamu lebih baik lagi dari keadaan kamu, ada akal, ada nafsu syahwat dan sebagainya daripada makhluk yang lain. Nampak tuan-tuan? Okey, baik. Ada satu lagi unik. Tuan-tuan tengok ayat berikutnya. Bukan ayat berikut, sambungan dia. Allah kata apa? Wa ja'ala lakumus, saya jelas kat sini tuan-tuan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah kata apa? Wa ja'ala lakum. Tuan-tuan nampak tak pelik kat sini? Apa yang peliknya? Wa ja'ala lakum minas sama' kan? Apa yang pelik kat sini? Wal absar kan? Wal af'idah. Apa yang pelik kat sini? Kata ganti dia. Tahu Allah kata thumma sawahu, kami sempurnakannya manusia. Wa nafakha fihi, dan kami tiupkan roh dalamnya. Mir ruhihi, daripada Allah Ta'ala. Okay, like. Mula-mula Allah guna kata ganti ketiga, nya, dia tu. Kan? Aku ciptakan, aku sempurnakan dia, aku tiupkan roh padanya. Tiba-tiba lepas tu Allah kata wa ja'ala lakum, dan aku jadikan kamu. Kata ganti kedua. Kenapa tak wa ja'ala lahu? Kenapa tuan-tuan? Allah bicara dengan kita. Yep, okey, betul. Sebenarnya lagi tepat lagi, dalam keadaan ni manusia tak hidup lagi. Manusia hidup lagi sebab dia adalah sesuatu yang belum ditiupkan ruh. Kosong lagi, dia belum hidup. Sebab itu Allah gunakan dia, nya. Tapi bila Allah dah tiup roh pada satu jasad, wa ja'ala lakum, kamu. Kemudian Allah sempurnakan lagi dengan sama', kemudian dengan penglihatan, kemudian dengan hati ataupun akal fikiran.
Sebab masa tu kita dah berfungsi dah, kita dah hidup dah, ada tanggungjawab dan kita boleh proses maklumat daripada ilmu pengetahuan kita. Sama ni tuan-tuan, pendengaran ni kalau kita fikir dia kita boleh dengar daripada tulang. Saya tak ingat Imam Syafi'i ataupun sesiapa ada sebut, tapi saya ingat ada sebutkan dalam satu kitab, kitab akidah daripada Imam Al-Baihaqi. Salah satu daripada kekuasaan Allah, sama ni, telinga ni daripada tulang. Kita tengok daripada ilmu biologi pun, dalam telinga kita tak ada apa-apa pun, tak ada audio pun, yang ada tulang. Basar ni, mata kita daripada lemak. Kan orang boleh makan mata lembu, teman tengok orang makan mata lemak. Manakala al-afidah, hati ni daripada daging dalam badan kita lah. Tiga-tiga ni hanya tak berfungsi. Kan, tulang mana boleh fungsi, lemak tak berfungsi, daging tak berfungsi, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tiupkan roh dia, yang tulang boleh mendengar, yang lemak boleh melihat, yang dagingnya boleh menggunakan akal, boleh berfikir, boleh merasa dan sebagainya. Kerana apa? Ruhihi, Allah Taala tiupkan. Qalilam ma tashkurun. Hakikatnya tak ramai yang bersyukur kepada Allah Taala. Ending dia Allah Taala tutup ayat sangat baik, yang kita sendiri kena faham muhasabah untuk diri kita. Aku dah bagi macam-macam tapi tak syukur. Kamu daripada benda yang tak ada fungsi, yang sangat lemah, yang sangat hina, akulah yang menyempurnakan, yang menguatkan, yang memberikan kesempurnaan. Itu yang kamu buat pada aku. Allah tak ada kerugian tuan-tuan pada kita. Allah sayang kita. Sebab itu dia memberi peringatan kepada kita. Peringatan demi peringatan, peringatan demi peringatan kepada kita. Okey? Akhir sekali tuan-tuan, saya tutup. Tuan-tuan perasan tak? Bila Allah nak perintah kepada kita, ni kita duduk kat sini, nanti insya-Allah kita sambung pada akan datang. Bila Allah Ta'ala ingatkan kepada kita tentang sesuatu amalan, nak buat satu perintah, selalu Allah gunakan kalimah ya ayyuhallazi amanu, kan? Yang ini dalam masalah kita sebut sebagai an-nida. An-nida, seruan. Ni sebagai seruan. Kenapa Allah seru kita tuan-tuan? Kemudian baru Allah sebut kutiba alaikumusiyam ke, aqimussalah ke, Allah ada perintah-perintah yang perlu kita lakukan. Sebenarnya tuan-tuan, kan Allah Ta'ala sebut, kita ni dengan Allah Ta'ala sebenarnya fa inni qarib. Kamu doalah, sesungguhnya aku ni dekat dengan kamu. Tapi kerana kelalaian kita, maksiat kita, kejahatan kita, menjadikan kita ni jauh daripada Allah. Tapi Allah tak biarkan. Allah tetap panggil kita. Sebab itu Allah gunakan kalimah seruan. Ya ayyuhallazina amanu. Macam kita lah. Man, Muhammad, kita panggil kan. Sebab kita nak panggil dia, so datang sini, saya nak cakap dengan kamu ni. Sebab dia Allah seru. Wahai orang-orang yang beriman, kamu nak dekat dengan aku panggil ni. Baru Allah sebut perintah dia. Kutiba alaikumusiyam. Ni kamu buat ni, kamu akan dekat pada aku. Ending dia, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu dapat takwa daripada aku. Semuanya untuk menyelamatkan kita. Sebab itu orang mukmin, bila dia tengok Quran, dia merasakan ini bukan ayat perintah. Ini semuanya adalah surat-surat cinta daripada Allah. Okey, surat-surat cinta daripada Allah. Dia baca apa tegahan, apa larangan, apa suruhan, ni semuanya Allah Ta'ala menzahirkan kecintaan dia kepada kita untuk menyelamatkan kita di hari akhirat nanti. Okey tuan-tuan. Tak boleh lama sakit, tak boleh minum. Baik, wallahu a'lam. Baik, insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita. Sikit sebanyak mungkin ada kesalahan dan sebagainya, mohon teguran daripada asatizah yang menonton, dan semoga ada manfaat daripada majlis ini. Dan terus tuan-tuan membaca Quran, hidupkan Ramadan kita dengan bacaan Al-Quran, dengan puasa, dengan qiyam dan juga dengan Al-Quran kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.